Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala qaidil mujahidin wa imamal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya marilah kita sama-sama manjatkan setinggi-tinggi tanda rasa syukur kita yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana masih lagi diberi peluang dan masih lagi diberi ruang oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang mulia ini, sama-sama kita dapat hadir dan berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan dalam pertemuan kita pada hari yang mulia ini akan sentiasa diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam usaha kita untuk sama-sama mempertingkatkan keimanan serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita sangat berbahagia dan kita sangat beruntung. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki syafaatul kubra. Yang mana syafaatul kubra ini tuan-tuan akan diberikan kepada umatnya di akhirat kelak. Seperti mana dalam hadis yang agak panjang, mafhum dalam hadis ini bagaimana esok di akhirat kelak kita akan berbondong-bondong bertemu dengan para anbiya dan para mursalin, para anbiya dan para mursalin. Bermulanya kita akan bertemu dengan Nabi Adam AS. Mohon syafaat, isfa' lana ila rabbik. Kita minta kepada Nabi Adam AS untuk diberikan syafaat kepada kita. Isfa' lana ila rabbik. Lalu para anbiya dan mursalin hingga Nabi Isa AS menjawab, lastu laha. Lastu laha, saya tidak memiliki syafaat. Dan akhirnya kita bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta syafaat, isfa' lana ila rabbik. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayangkan umat ini tuan-tuan, mengatakan ana laha, saya memiliki syafaat. Lalu diberikan syafaat ini kepada umatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi umat Nabi Muhammad ini tuan-tuan merupakan umat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu, termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebab memiliki sifat yang begitu hebat. Sebab memiliki sifat yang begitu hebat. Dan dalam hal ini tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu sedar. Orang-orang yang mengaku mereka ini umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak secara otomatik dia menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada umat yang ditolak mentah-mentah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka ini melanggar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada umat yang tidak diakui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang digelar umat Nabi Muhammad ini, mereka yang mempunyai ciri dan sifat yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi justru itu tuan-tuan, kita sangat penting bagi kita untuk kita nak kenal sifat ini, untuk kita nak kenal kriteria ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam sifat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Merujuk kepada apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad. Surah Muhammad. Allah Taala menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ah. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan pesuruh Allah dan orang-orang yang bersama dengan mereka iaitu para sahabat. Jadi orang yang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita maklum, mereka itu yang disebut sebagai para sahabat. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, siapakah yang dikatakan sahabat Nabi? Seperti mana yang juga kita maklum,
orang yang bertemu dengan Nabi, dia bertemu dengan Nabi dan dia beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi. Dia bertemu Nabi tapi tak beriman, seperti Pak Jahal, Pak Lahab. Dia jumpa Nabi tapi dia tak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW, dan Pak Jahal, Pak Lahab dan sekufunya tidak dianggap menjadi sahabat Nabi SAW. Jadi sahabat Nabi bukan setakat bertemu, malah beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Dan sahabat ini tuan-tuan Nabi sebut dalam hadis, Nabi kata khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia ialah kurun aku, iaitu mereka yang bersama dengan Nabi SAW. Ada hadis yang lain, ashabikan nujum, sahabat aku ni semua tuan-tuan seperti nujum. Bukan nujum 4 belalang, nujum. Apa makna nujum? Seperti bintang. Seperti bintang. Dan sesiapa saja yang kamu ikut, nescaya kamu akan mendapat yang namanya petunjuk. Jadi semua sahabat ni tuan-tuan, yang namakan sahabat ini, kalau di mana saja kita ikut mereka, maka mereka ini insya-Allah kita akan dapat petunjuk seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW. Jadi sifat inilah tuan-tuan yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran ini, kita nak ikut. Secara otomatis insya-Allah kita akan menjadi umat yang terhebat. Seperti mana yang disebut oleh Nabi, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Sifat yang pertama yang perlu ada pada umat ini, nak mengikut para sahabat ini, seperti mana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, asyidda'u 'alal kufar. Sifat yang pertama yang perlu ada kepada umat ini, asyidda'u 'alal kufar. Asyidda'u 'alal kufar ini iaitu bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Kena ada prinsip dengan mereka ini. Bersikap tegas dengan orang-orang kafir. Jadi sifat tegas ini tuan-tuan, bukanlah bermaksud kita ambil kerih ke ambil parang bunuh dia. Bukan bermakna sifat keras ini kita memerangi mereka. Bukan sifat keras ini kita tidak menghormati mereka. Bukan sikap keras ini kita berbalah dengan mereka. Dalam Islam perkara seumpama ini tidak dibenarkan. Betul? Tidak dibenarkan. Yang dikatakan sifat tegas ini ialah kita tidak boleh berkompromi dengan mereka tentang masalah teras dalam agama ini. Jadi teras dalam agama ini, sembahyang, puasa, zakat, pergi haji, berdakwah. Ini teras tuan-tuan dalam agama yang kita tidak boleh berkompromi dengan mereka. Bukan dengan mereka saja, dengan orang lain pun kita tidak boleh bersikap kompromi dengan siapa saja untuk nak mempertahankan teras dalam agama ini. Jadi teras dalam agama ini kita kena mempertahankan. Tudung, pakai tudung misalnya, teras. Jadi ini tuan-tuan semua kita kena bedakan mana yang boleh kita berkompromi, ada benda yang tidak boleh kita berkompromi. Kita kena bedakan dalam kehidupan kita. Zaman Nabi SAW, sewaktu Nabi duduk dekat Mekah ni tuan-tuan, selama 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-5. Semenjak Nabi diangkat menjadi Rasul, kita melihat bagaimana orang-orang kufar ini, Allahu Akbar, menyeksa umat Islam. Dan siksaan mereka ini bukan siksaan biasa-biasa, tuan-tuan. Bukan biasa-biasa tu. Siksaan mereka ini ada yang ada besi panas yang ditekap di belakang badannya, ada sebab nak mempertahankan agama ini. Batu besar yang diletakkan di atas badannya, seperti Bilal bin Rabah, Khabbab bin Irf, Zubair bin Awam dan ramai lagi di kalangan sahabat. Mereka ini diseksa sebab mempertahankan agama.
Ini teras. Mempertahankan agama. Ada sahabat yang dibunuh, Ammar bin Yasir, bapaknya dibunuh sebab mempertahankan Islam. Maknya dibunuh. Mereka yang pertama syahid dan syahidah dalam Islam, Sumayyah. Bang, kena bunuh bang sebab nak mempertahankan Islam. Saya ulang sekali lagi. Kena bunuh sebab nak mempertahankan Islam. Allah Akbar. Hari ni tuan-tuan, kita nak pertahankan Islam cukup mudah. Nak mari semayang, nak lepak, nak nyandah, tak ada orang halang. Duduklah kat masjid ni. Peri pula tu, tinggal nak pasang telinga aja. Tu kata Nabi SAW, orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, kau faham ke kau tak faham, faham dapat 2, kau angguk faham, tak faham nyandah pun dapat 1. Jadi beruntunglah kepada mereka-mereka yang sentiasa bersama dengan majlis-majlis ilmu ataupun halaqah-halaqah ilmu ini. Kau tak faham apa dia ustaz cakap, aku pun tak faham selabuk pun dapat 1. Faham kau dapat 2 pahala. Jadi inilah tuan-tuan yang namanya teras juga dalam agama. Kita nak meninggikan syiar agama ini. Nak meninggikan syiar agama. Dan kita melihat tahun ketiga, tahun keempat, bagaimana umat Islam diseksa dan ada yang dibunuh selama 13 tahun Nabi duduk dekat Mekah bang. Inilah yang dikenakan oleh orang-orang kafir ini kepada orang Islam. Dan akhirnya kita melihat bagaimana mereka ini datang bertemu dengan Nabi. Nabi dipelawa dengan tawaran yang begitu hebat. Hari ini kalau kita kena pelawa yang macam ni, kantoi bang kita. Dipelawa dengan diberikan jawatan yang Masya Allah, number 1 dekat Mekah. Diberikan harta yang begitu banyak, melimpah ruah kepada Nabi. Yang tak tahan tuan-tuan, Nabi dipelawa, diberikan wanita yang paling comel dekat Mekah. Tuan-tuan kenal orang Arab kan? Dia punya kecantikan tuan-tuan, peh cukuplah. Jangan tuan-tuan fikir mantap. Itu pun apabila mereka mempelawa. 3 habuan dunia ini yang tak semudah itu kita nak tolak mentah-mentah. Nabi bersumpah dengan nama Allah. Nampak? Ini sebab ini teras. Wallahi la wudhi'u syamsa 'ala al-yamini wal qamara 'ala al-yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktuhu. Kama qala Rasulullah SAW. Nabi sebut, demi Allah, Nabi bersumpah dengan nama Allah, jika diletakkan matahari di sebelah kanan aku, matahari bang, yang jauh ni pun dah panas dah bang, dan bulan di sebelah kiri aku, untuk aku nak meninggalkan pekerjaan ini, tugas murni ini, no way. Nampak? Ini teras tuan-tuan. Teras dalam agama di antaranya mendirikan syiar Islam. Mendirikan syiar Islam. Tak boleh orang halang bang. Kami duduk di pejabat agama dan bertanding tuan-tuan. Di antara yang paling sedih kita terima aduan ni apa? Azan. Azan pun orang komplain. Kalau bukan Islam, no hal lah. Kita boleh pergi penerangan. Sebab azan ni bukan lala ni bawa azan. Dulu lagi sejak 1444 azan ini dah dikumandangkan. Bukan di Malaysia, bukan di Sungai Pelong je. Seluruh dunia masuk waktu azan. Ini syiar. Kalau bukan Islam, kita panggil lah, beri penjelasan. Kena beri penjelasan. Komplain azan bising. Azan bising bang. Yang pelik bin hairan, orang Islam pun kata bising juga. Yang ni betul. Orang Islam pun komplain juga, azan ni bising, ganggu dia tidur. Memanglah suruh kau bangun. Bukan suruh kau tidur, suruh kau bangun pergi masjid. Ini yang paling malang. Paling malang dalam hidup seorang ini, kalau dia kata azan itu memekak. Bising, ganggu dia nak tidur, ganggu dia nak rehat. Ini tuan-tuan berlaku abad ini. Dan teras dalam agama ini seperti mana dalam
dalam kenyataan. Dulu yang manusia Selangor pun membenarkan hal yang demikian. Baik. Ini teras bang. Jadi mereka ini juak-juak Pak Jahal, Pak Lahab dan sekutu dengannya, mereka tak puas hati. Tak puas hati dengan apa yang disebut oleh Nabi SAW, maka mereka datang lagi berjumpa dengan Nabi SAW, merayu, mengajak umat Islam ataupun mengajak Nabi untuk apa tuan-tuan? Untuk mengadakan MOU. Ada MOU. MOU mereka ini dengan umat Islam. Apa mereka nak? Mereka ni tak puas hati. Mereka nak apa tuan-tuan? Mereka nak beribadah. Mereka ni orang Kapiak ni dapat ibadah seperti mana orang Islam beribadah. MOU ni apa? Dikatakan win-win situation konon. Lepas after 1 year, you all pula beribadah macam we all beribadah. Menang-menang. Setahun mereka beribadah macam orang Islam. Lepas tahun orang Islam kena beribadah macam mereka. Ini teras tuan-tuan. Ini teras. Orang bukan Islam kalau dia beribadah nak ikut-ikut macam kita, no hal kan? Tak jadi masalah. Katakan dia nak cuba berpuasa misalnya. Adakah ada halangan di sana? Silakan. Kalau dia nak belajar berpuasa, nak ikut-ikut, silakan. Kita pun tak halang. Ataupun mereka kata dia nak follow, nak ikut. Macam mana kita semayang, kita sujud, kita rukuk. Kalau adalah orang bukan Islam nak datang, nak tengok-tengok dulu, lepas tu nak follow-follow, tapi tak boleh follow sini lah. Tak Islam lagi, kau kena follow duduk kat belakang tu dulu. Betul kita kena bagi, ataupun kita kena buka member kita ini. Tak, no hal lah. Tapi kau jangan buat main-main lah. Setakat you all nak follow, no hal. Dari segi akidah mereka pun, akidah mereka rosak ke? Tak ada apa pun kot dia. Tak jadi masalah. Kalau mereka nak ikut ritual agama kita ini, dari sudut pandangan agama mereka, tak jadi masalah. Tak memberi kesan akidah mereka, betul Kita pula, kita ni orang Islam, adakah boleh kita mengikut ritual mereka? Bang, kau pergi dekat rumah aku tu kat Sempang 3. Kau pergi kat Sempang 3 sebelah kanan tu pun, kau pergi kat situ kau singgah kejap pun tak boleh. Kau nak tengok tak apalah, tapi kalau kau tak rasa macam nak menghadap tempat tu, orang yang boleh jatuh murtad ini tuan-tuan ni, di antaranya niat. Dia niat dia nak pergi kat Gombak tu. Kat Gombak ada satu batu besar kat situ. Dia niat nak pergi, dia nak jumpa sarjan di sana, macam ayam pin pergi. Tahu ke kita ni? Ritual agama mereka, walaupun begitu tuan-tuan, walaupun kita tak ada niat, ikut-ikut je, boleh rosak akidah. Niatlah ni katakan pukul 7, katakan dia nak pergi kat sana pukul 9, pukul 7 ni akidah ni dia jatuh tuan-tuan. Niat yang main-main. Dia ada dengan niat, ada dengan perbuatan, ada dengan tindakan. Perbuatan, percakapan, minta maaf. Jadi tuan-tuan, kita tak boleh ikut ritual mereka ini. Nak berpakaian pun menjadi tanda tanya tuan-tuan. Betul Nak berpakaian. Man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Tak boleh ikut bang. Tak boleh ikut. Tambah-tambah pula yang nak, kalau nak diikut itu melibatkan agama misalnya dengan agama. Pakai apa? Gelang besi contoh. Kalau dia melibatkan agama, ingat kita tak ada hal nak pakai kurta, pakailah. Tak ada hal kita nak pakai sari, boleh pakai sari ke bukan? Tapi sari tu tak aurat lah. Jangan sari kau nampak perut, itu tak boleh lah kan. Contoh. Boleh pakai sari tak? Boleh. Tapi kalau melibatkan agama, jika ada unsur-unsur agama, yang tu kita tak boleh ikut. Jadi dalam hal ini tuan-tuan, mereka nak buat begitu. Saya nak bahas satu cerita lah tuan-tuan. Cerita yang daripada dulu saya dengar daripada seorang mufti Syria, sampailah ni saya suka bawa cerita ni lah.
Saya jual cerita ni. Saya jual cerita ni. Cerita tuan-tuan, nak cerita ni, konsep dakwah ni begitu luas dalam agama ni. Seorang pemuda Arab Mesir, dia berhijrah kat Jerman. Dia berhijrah kat Jerman, berhijrah dia untuk berniaga. Orang Arab ni dia suka berniaga, bukan ni pun dulu lagi, ila fi Quraisy. Sejak lalatu tuan-tuan, orang Arab ni memang profesional dari sudut perniagaan. Mana saja tuan-tuan pergi, adanya Pak Arab, betul eh? Betul? Ke tak betul? Betul bang, negara kita pun dia datang bang. Betul eh? Negara kita dia datang, dia bawa nasi mandi. Kau dulu pun tak kenal nasi mandi. Kau kenal nasi mandi dulu? Tuan-tuan kenal ke kat Sungai Pelong nasi mandi, nasi Arab ke apa? Ya aku tahu nasi tomato eh. Nasi berani yang Melayu punya, berani Melayu. Orang Arab dia meniaga, dia bawa bentuk makanan yang namanya nasi mandi. Kita pun tak kenal, sekali kena kalau pagi ni ada nasi mandi, mantap. Tapi saya fahamkan tak ada nasi mandi. Yang ada satu nasi lemak kot, ke tak ada nasi lemak. Nampak tuan-tuan? Nasi mandi tu dan nasi seumpama dengan mandi tu, ya Rabbi, sampai restoran besar dekat Seksyen 7 di Shah Alam, Rosyad. Orang boleh makan lah orang Melayu kita ni. Tuan-tuan, saya pernah duduk satu negara ni, negara yang pakai kurta ni tuan-tuan. Saya pernah duduk dekat negara yang pakai kurta ni. Engkau jual lah apa sekalipun tak laku lah bang. Engkau jual apa sekalipun, bawalah budaya perniagaan di sini, jual lah nasi lemak ke roti canai, mampu orang dia tak nak makan. Kita boleh makan nasi Arab pun. Kita nasi Arab boleh makan apa, Chan apa ya, Chinese Muslim punya kan, ada kan restoran Chan, juga lidah kita ni semua boleh lah. Mamak lagi lah bang, mamak nasi, mamak punya, kandar punya semua boleh. Apa lagi? Chinese food pun boleh makan. Jawa food lagi lah tuan-tuan. Apa makanan yang tak ada dekat kita tuan-tuan? Semua ada, semua kita boleh makan. Tak kira lah Western, yang tepi tu dekat Pasar Malang. Western, kita pun tak kenal Western. Rupanya botol Western ni meletup juga, sedap juga. Dia orang Melayu negara dia bang, tak laku lah kalau berniaga. Tanyalah kawan-kawan yang duduk kat Mesir kan, jual nasi lemak, orang Melayu juga yang datang. Orang Arab tak makan nasi lemak lah bang. Dia tak kerti makan, bukan tak kerti makan, dia toksik makanan dia. Makanan kita ni tak makan dia. Yang masa saya pergi negara tu tuan-tuan, Kedutaan Indonesia jual gado-gado. Gado-gado. Kenal ke gado-gado? Gado-gado ni rojak lah, macam pesembur. Kita kalau rojak ni lama tak kena duduk negara luar, lah tuan-tuan ni. Orang yang pakai kurta ni tengok macam ni je, tak makan lah bang. Ketam pun tak makan, sotong pun tak nak makan, makanan laut pun tak nak makan. Yang makan nasib baik kita boleh makan. Nak ceritalah betapa lah tuan-tuan betapa orang Arab ini duduk, dia pergi Jerman, lalu bertemu dengan seorang pemuda Kristian. Lalu mereka ini berkawan. Mereka ini berkawan-kawan. Dalam masa yang sama, tempat bekerja juga yang sama. Bekerja. Seperti manalah yang kita maklum. Jadi kita orang Islam, kalau berkeadaan begitu, kita punya prinsip, kita kena ada prinsip bang. Niat kita, insya-Allah aku cuba nak dakwah Muhammad ni. Betul lah? Ke biar je. Ke kita biar je, lantak kau lah. Kau orang kapiak, mampu kau lah. Oh mampu. Lantak kau. Kita kena ada niat nak cuba tarik dia, slow and steady. Yang dia pula pun ada prinsip juga kan. Kalau boleh aku nak tarik Muhammad Arab ni ke dalam agama aku. Slow and steady. Kawan. Lama berkawan. Akhirnya Muhammad Jerman ini dia kata, you stay with my family. Oh, bahasa Jerman dia agaknya macam tu kan. Dia pelawar pemuda Mesir ini untuk tinggal bersama keluarga dia, bersama dengan keluarga dia. Tengok tuan-tuan, kalau kita pun cuak juga ni. Kalau kita pun cuak,
Rasa takut ni mampu aku kena jadi yang tu kot. Tapi pemuda ini steady. Dia steady. Sebab ada prinsip ni steady, cukup steady. No hal. No hal. No sweat. No sweat. Duduk bersama dengan keluarga dia. Wallahualam lah bilik macam manalah keadaan tu lah. Tapi duduk dalam satu keluarga orang Kristian. Kalau kita goyah, kalau kita mungkin goyah. Kalau kita mungkin goyah. Deng iman. Dekat Sungai Pelung boleh lagi ni. Keluar Sungai Pelung duduk dekat barat, mungkin wallahualam. Mungkin janggut pun jadi nipis. Kopiah pun dah tak melekat kat kepala. Betul Bukan mudah tuan-tuan Yang saya sebut ni bukan mudah lah. Ini bergantung kepada keimanan. Masa dia duduk rumah Mamat ni, Mamat Jerman ni, prinsip yang dipegang tuan-tuan, semayang berjemaah. Ini disebut tadi tuan-tuan kok mana saja kita berada, kok Sungai Pelong ke, utara ke, selatan ke, timur barat tuan-tuan. Timur barat, utara, selatan ke. Komitmen dengan keadaan yang lalu kita dah buat semayang jemaah. Mana saja kita pergi, semayang jemaah. Duduk di rumah, semayang jemaah. Bermusafir, R&R, semayang berjemaah. Ini prinsip. Dalam hidup kita ni kita kena jaga. Betul jadi tuan-tuan, pemuda Arab ni hebatnya, setiap pagi pergi ke masjid, semayang subuh berjemaah. Every morning bang. Sembahyang subuh nak berjemaah pun berat juga kan. Tu kan Nabi kata tanda orang munafik nak kenal dia, sembahyang subuh ni kantoi sembahyang jemaah dia. On off. Jadi pemuda mak Jerman ni, mak Jerman dia melihat situasi keadaan itu. Akhirnya dia bertanya, "Where are you going, brother?" Bahasa Jerman ni. Dia kata, "Every morning bla 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 nak pergi mosque sembahyang." Dia pun rasa macam sebab agama dia seperti mana agama-agama lain yang tuan-tuan maklum kan, rutin peribadatan ini berbeza dah. Kita ni every day 5 kali. Every day bang, sampai meninggal kita besok 5 kali. On off dengan masjid. Sentiasa diri kita ini terikat dekat rumah Allah SWT. Jadi dia melihat perbezaan itu cukup ketara peribadatan orang Islam dengan peribadatan mereka ini. Berbeza, sangat berbeza jauh. Lepas dia kata apa tuan-tuan? Can I follow you? Kata tengok dia sudah masyuk, jarum sudah masyuk. Tak cakap apa pun pasal agama, tak cakap apa pun pasal agama. Hanya menunjukkan syiar agama. Ini penting tuan-tuan ni. Dalam kita berdakwah ni, ada yang boleh kecek lah. Ada yang boleh kecek, cakap lah. Ada yang tak boleh berkecek, tapi dia bawa syiar agama di mana? Di luar. Orang tengok, wah, Pak Haji ni makan berdiri lah. Pak Haji ni makan tangan kiri lah. Syiar orang tengok, makan piah, ada janggut makan tangan kiri. Makan tangan kiri. Lepas tu berasap pula tu. Berasap. Buat dek je kat luar. Ingat, nak latih Tok Imam ni dalam Syurah Agung ni tak merokok. Tak merokok. Syarat dia jangan merokok. Kalau merokok, kalau kita nampak tak boleh lah kan. Kalau jika tuan-tuan, jika disuruh-suruh, itu tak tahulah, kita tak tahu. Tapi jangan zahirkan keterampilan anda saat anda berasap dekat luar. Baik. Jadi tuan-tuan, dia nak follow every morning, nak tengok apa benda umat Islam ni beribadah. Apa benda yang dia pergi ke masjid, apa benda yang dia buat. Akhirnya tuan-tuan, saat dia pergi masjid seperti mana yang kita maklum, ni lah dia. Depan ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan pergi negara Arab ke ataupun negara Mak Saleh ni, depan dia tak macam ni, tak macam kita lah kan. Kosong tuan-tuan. Depan macam ni lah, kosong lah, tak ada apa kan. Gambar pun tak ada, apa pun tak ada. Inilah dia, mihrab inilah, macam ni lah. Di mana saja kita pergi, macam ni lah, lebih kurang lah. Tak ada apa. Berbeza dengan agama lain yang ada kadang, minta maaf kita minta maaf dulu bercakap lah. Cuma nak bedakan je. Mungkin ada patung, ada gambar tak kan, betul lah. Itu ini kan.
Dia pergi, dia rasa hairan. Untuk pertama kalinya dia pergi masjid, dia tengok, engkau sembah apa ni? Kata tuan-tuan, sudah masyuk. Dia bertanya ni, orang bukan Islam kalau dia bertanya, sampaikan dengan tepat maklumat tentang agama ini. Dia kata inilah cara kata ibadat. Dia ceritalah bla 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 bla. Tak ada apa. Lalu tuan-tuan, dia rasa macam nak try solat. Yang berdiri, rukuk, sujud tu. Sebab special. Sembahyang ni kan special kan. Dia macam exercise yang cukup hebat, betul kan? Bang, bayangkan saat kita sembahyang, kita sujud, kepala kita letak kat bawah bang. Dari segi sains pun seperti mana yang tuan-tuan maklum, oksigen kena sampai ke otak kan. Kalau tidak kita mamai. Oksigen kena sampai ke otak, barulah otak kita akan bergerak. Kalau tidak mamai. Itu mamai. Ini bahasa orang muda ni, mamai, pening kan. Yang kadang kita mamai, pening, oksigen tak sampai ke otak. Low kan. Rupanya sembahyang ni, kepala letak kat bawah. Tak payahlah kau exercise kat luar. Ibadah sembahyang ni kalau kau buat pun dah cukup hebat lah exercise ni. Betul kan? Jadi dia try. Saat dia try tuan-tuan, tapi dia try kat luar lah, dia tak try kat dalam ni sebab tak Islam lagi. Saat dia try seperti mana dalam sembahyang yang kita buat, Allah Ta'ala beri dia hidayah. Dia rasa lain macam. Dia kata lain macam saat aku beribadah ini, lain macam. Dia rasa ada taste rupanya. Dalam ibadah yang lain yang dibedakan, yang ni cukup berbeza, walaupun belum lagi secara betul punya. Akhirnya tuan-tuan, dia terpikat pula jubah imam. Jubah imam ni ada aura dia. Saya tak tahu kat sini ada jubah imam. Imam ni dia kena ada dia punya jaket dia. Dia kena ada dia punya jersey dia. Barulah berbeza dengan orang lain. Yang macam kot tu lah. Tuan-tuan kau tak pernah pakai, tuan-tuan pakai pun macam tuan-tuan macam aku nak jadi tok imam lah. Dia punya lain macam, dia punya tangkap tu. Jubah tu betul lah bang. Cuba tuan-tuan pakai sekali. Tuan-tuan rasa nanti cuma duduk belakang, aku jadi imam. Rasa dia je. Dia nak pakai macam tok imam pakai. Akhirnya tuan-tuan dia kata tak apalah. Bagi pemuda Jerman ini ruang dia pakai jubah, tapi duduk belakang juga. Dia dah pakai jubah, pakai yang kopiah yang atas merah tu kan. Macam tok imam. 180 darjah terus berubah. Buka jubah, asyhadu an la ilaha illallah. Balik kat keluarga dia, bla 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 cerita. Akhirnya keluarga dia semua masuk Islam. Sepatah haram tak sebut tentang agama ni, tuan-tuan. Dia tunjukkan zahir kehebatan Islam itu. Baik, saya nak cerita ni tak habis ni, panjang lagi tuan-tuan. Tak apalah, cukup setakat ni dululah. Saya nak berhenti sampai sini lah. Jadi Islam begitu. Akhirnya Allah Ta'ala turunkan ayat, qul ya ayyuhal kafirun. Katakan wahai Muhammad kepada orang kafir ini, la a'budu ma ta'budun. Tidaklah aku mengabdikan, menyembah seperti mana you all menyembah. Betul eh? Kita orang Islam mengabdikan diri kepada Allah seperti mana yang kita maklum. Dan mereka beribadah atau mengabdikan diri kepada Tuhan mereka seperti mana yang tuan-tuan maklum. Beda langit dan bukan langit dengan bumi, tak ada bedanya lah. Ujung ayat tu, lakum dinukum waliyadin. Agama you all, agama you all, agama we all, agama we all. Tak boleh adanya toleransi, no. Masing-masing. Tidak ada MOU one year. Jadi mereka ini setelah dinyatakan oleh Allah tentang ketetapan ini, dan mereka sentiasa memusuhi Islam. Saat Nabi duduk dekat Mekah selama 13 tahun, akhirnya Nabi berhijrah dekat Madinah. Ini sifat yang pertama bang, InsyaAllah. Sifat yang kedua, sikit lagi, 5 minit, 10 minit gitu.
Sifat yang kedua yang perlu ada pada umat ini untuk kita nak capai sifat ini. Ayat ini tuan-tuan, ujung dia ada disebut oleh Allah. Wa masalu fit Taurah wa masalu fil Injil. Hebat sifat ini yang disebut dalam kitab Taurat pun ada, kitab Injil pun ada. Mantap. Sifat yang hebat ini ada disebutkan kitab-kitab samawi yang terdahulu. Sifat yang kedua yang ciri yang perlu ada pada umat ini, ruhama bainahum. Ini kena ada lah bang. Ruhama bainahum, iaitu sifat kasih sayang kita, sifat kasih sayang di antara kita ni kena ada lah bang. Walaupun aku benci tengok muka kau, tapi kena ada sifat kasih sayang. Aku benci tengok budak ni, kena ada sifat kasih sayang. Kena ada rahim. Allah Ta'ala memiliki sifat rahim ini. Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memiliki sifat Rahman dan sifat Rahim ini kepada kita ni tuan-tuan. Kalau tak ada lah sifat Rahman, sifat Rahim ni bang, bukan kalau, mustahil. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memiliki sifat ini, mustahil. Apa jadi dengan kita ni tuan-tuan? Apa jadi bang? Paket masuk neraka lah bang kita semua. Betul kan? Nak fikir balik, aku dulu zaman 70 80-an, zaman tu zaman rock and roll lagi, zaman ronggeng lagi waktu tu. Nak cari orang datang sembahyang kat Sungai Pelong ni, boleh kira dengan jari, betul tak? Dulu apa yang kita tak buat lah bang. Bang, dulu zaman joget lambak ni, apa yang kita tak buat lah bang. Ya Rabbi, kita bukan insan yang sempurna, ingat tu. Kita bukan insan yang sempurna dalam hidup ini. Zaman tu kalau Allah Ta'ala tariklah, tidak ada sifat rahim lah, jika mustahil Allah Ta'ala bersifat dengan itu tuan-tuan. Habislah bang. Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita melihat dunia ini dengan secara nyata lah tuan-tuan. Allah tuan-tuan. Sempat lagi aku jejak kat Masjid Sungai Pelong ni. Masih jejak lagi aku boleh dengan kuliah, walaupun menyandar lah tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah Ta'ala sayang kita tuan-tuan. Allah Ta'ala memiliki sifat ini, diberikan kepada hamba-hambanya. Ingat tu, kepada hamba-hambanya. Lalu sifat inilah yang perlu ada dalam hidup kita dengan orang lain. Bang, anak kita jahat macam mana? Anak ke bukan anak ke? Aku terajak kat luar. Bang, anak kita ni ada yang nakal kan? Betul kan? Anak kita ada yang nakal. Anak kita ni yang kita didik sejak kecil nak jadi orang lah. Tapi kadang-kadang anak ni dia tak jadi. Dia tak jadi orang. Macam-macam dia jadi. Anak kita tu tuan-tuan benci, terlajang kat luar, tak terima kan? Tuan-tuan macam mana tuan-tuan? Macam mana jahat punya anak, ingat tuan-tuan macam mana jahat punya anak sekalipun kena ada sifat rahim. Betul? Kena ada sifat kasih sayang. Sifat tu memang kita tak suka. Saya tak suka dengan A ni sebab sikap dia, betul. Itu tak suka sikap dia. Tapi dalam masa yang sama saya ada sifat rahim dengan dia. Yang nama sifat kasih sayang kena ada lah bang. Betul lah. Kalau tak ada sifat rahim ni, bumbung terangkat kat Sungai Pelong ni. Jadi Allah Ta'ala campakkan sifat rahim kepada kita ini untuk kita, itulah, untuk kita lemparkan sifat rahim ini kepada orang lain, supaya kita tak nak bermusuh dalam hidup ini. Mana yang boleh kita murnikan dengan cara yang baik. Betul? Kalau tak boleh murnikan, cuba panggil orang tengah ke apa namanya. Cuba sebaik mana yang mungkin tak nak berbalah lah tuan-tuan. Kalau berbalah ni dah tak ada sifat rahim dalam hidup manusia ni. Nanti aku tengok muka kau, tengok, nampak? Itu yang kena ada sifat rahim. Walaupun macam mana sekalipun bertemu, Assalamualaikum, jom makan nasi lemak sekali, boleh? Sifat rahim. Tuan-tuan, Allah Ta'ala perintahkan saya dengan tuan-tuan dengan yang lain dengan satu perintah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa, adalah kamu tolong menolong. Ini semua kita ni birri wa taqwa.
kebaikan dan takwa. Bang, benda kebaikan dan takwa ni kita kena bantu. Walaupun kita tak suka pengurusi surau tu, tiba-tiba kena lantik orang lain pula. Aku tak nak pergi masjid lah, aku tak nak pergi surau lah. Sebab apa? Aku benci dengan dia. Ya Allah, ini rumah Allah lah bang, bukan rumah pengurusi surau, bukan rumah nazim masjid. Ni bukan rumah dia. Kita ni tolong dia, tolong mengimarahkan rumah Allah. Walaupun kita tak suka nazir, contohlah tak suka nazir itu imam. Berlaku tuan-tuan ini dalam mesyuarat pemilihan yang saya nak sebut. Berlaku. Tukar orang lain dia boykot, tak nak pergi masjid. Aku bencilah tengok dia ni. Ya Rabbi, apa ke hal perangai macam ni? Rumah ni bukan rumah mak bapak ni. Dah keluar situ dah pula. Datanglah, rumah ni rumah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan rumah dia. Itu yang kita kena faham konteks rahmat ini dalam hidup kita bang. Masjid macam biasa, siapa tu? Betul lah. Jadi tuan-tuan, membantu ke arah kebaikan. Apa saja kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, bantu pi. Bantu. Jom solat subuh, jom ada kuliah, jom tak nak pergi tu pulang. Membantu ke arah kebaikan dan juga takwa. Siapa tuan-tuan ni? Oi, malam ni ada kat Shah Alam ada satu program ceramah besar-besar. Okey, kita war-warkan. Yang nak pergi, tak nak pergi tak pulang. Benda baik kan? Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ingat ni. Ini kena pegang elok ni. Dan jangan tuan-tuan, apabila Allah Taala sebut jangan, apabila Allah Taala sebut jangan, kita langgar jangan ni, dosa kita. Jangan kamu membantu ke arah mana? Ismi, dosa. Bang, benda dosa ni kau jangan bantulah bang. Malam ni ada rock lah dekat Shah Alam lah. Bang, kau jangan bantulah bang, benda-benda tak elok ni. Kau ajak orang ni, ajak rock and roll, orang ajak lambat dekat Shah Alam, jika ada lah. Jangan bang. Walaupun kau tak pergilah bang, walaupun kita tak pergi dalam majlis itu, tapi kita ajak orang lain. Jom malam ni kita roging. Lama dia tak kena roging, joget lambat. Joget lambat. Orang Melaka tahulah aku joget lambat. Malam kenduri joget lambat. Jangan bantu pada dosa ini. Walaupun sebesar zarah sekalipun. Ingat tuan-tuan ni, walaupun sebesar zarah sekalipun kejahatan ini, jangan bantu sabuk pun. Dan permusuhan. Bang, benda ke arah permusuhan ni, kau jangan bantulah bang. Kita pun garang. Dalam masyarakat, benda gaduh-gaduh ni jangan kau bantulah, please. Nanti apabila manusia ini ke arah istimewa udwan ini, nanti akhirnya sifat rahmat ni tak ada lah bang, hilang. Kalau dah tak ada sifat rahmat ini, nak jadi umat Nabi Muhammad ni dah tak ada ciri-ciri ni lah bang. Jadi kena ingat, benda dengar macam bentuk permusuhan je, aku tak tahu siapa lah aku. Ni sebut, ni cerita ke sini, ni cerita ke sini, ni cerita. Akhirnya semua musuh kat saya. Contoh lah tuan-tuan, ni contohnya. Benda tak betul mungkin, walaupun betul, mungkin kita duduklah yang namanya wa amruhum syura bainahum. Allah sebut kalimah syura ini dalam 2 ayat dalam Al-Quran. Buat bincang dulu tengok macam mana. Benda yang boleh kita murnikan, kita cuba murnikan. Betul lah? Kita cuba duduk berbincang seperti mana yang diarahkan oleh Allah kepada kita. Syura bainahum wa amruhum syura bainahum wa syawiru fil amri. Baik, ini yang kedua. Dah tak sempat lah. 3, 4, 5 kita jumpa pada tahun depan, InsyaAllah. Jadi inilah tuan-tuan, ciri-ciri umat Nabi Muhammad. Tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Fatih ayat yang ke-29. Dia ada 5 sifat ni. Pagi ni sempat hanya 2, insyaAllah. Jika ada masa
yang terluang, jika ada masa yang lain, insya-Allah kita akan cuba bincangkan ayat-ayat seterusnya mengenai dengan ciri-ciri umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitulah tuan-tuan, perbincangan pembahasan kita pada pagi ini, insya-Allah mudah-mudahan Allah Allah beri kita kekuatan untuk kita sama-sama berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya akhiri tuan-tuan dengan aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.